Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya nak ucap terima kasih kepada semua pensyarah yang turut sama dengan kita pada petang ni bagi khusus how to manage Google Classroom. Saya sangat berbesar hati atas kesudian para pensyarah untuk kita memanfaatkan kursus-kursus yang ditawarkan, bukan semata-mata nak kutip jumlah jam untuk 1 tahun ni, malah untuk kita enhance kita punya knowledge. Dan saya nak ucap juga terima kasih kepada Encik Zaki, pensyarah di FASP, dan khususnya khasnya kepada FASP yang beri pelepasan kepada Encik Zaki untuk kita proceed dengan kursus ni. Jadi saya pun tak mau panjangkan, cuma saya nak maklumkan jumlah jam hanya akan mula dikira sekiranya tuan-puan doktor sekalian mengisi borang yang berkaitan dengan kursus. Selepas tu nanti kita dalam proses nak buat dalam bentuk online, nak dapatkan kebenaran daripada pendaftar sebab katanya kita terikat dengan ISO, dokumen tu diletak dokumen terperingkat sulit, tak boleh dibuat copy paste, dia dibuat dalam bentuk online. Tapi kita cubalah usaha tu supaya tuan-puan doktor tak terbeban sangat nak isi secara hard copy dan hantar kepada kami. Okey, tapi cuma kami sedang mencuba untuk urusan tu. Selepas daripada ni kita akan buat isi semua tu secara online saja kalau dibenarkan. Dan setakat ni untuk dia ambil kira sebagai jumlah jam kursus, mohon jasa baik semua untuk selesai satu kursus untuk submit lah untuk kami buat rekod di peringkat kami. Dan setiap bulan sebelum 15 hari bulan kami akan update dekat bahagian pembangunan modal insan ataupun nama baru dia apa? Pembangunan bakat. Pembangunan bakat. Okey, itu sahaja. Terima kasih semua. Selamat berkursus dan jam 3 saya ingat sekarang ni Cik Zaki sedang buat persediaan sikit. Jadi selamat berkursus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakanlah Cik Zaki untuk mula sekiranya dah bersedia. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kali saya ucapkan terima kasihlah pada Cik Hasrul kita daripada Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran CUTLTC KUITS menjemput saya lah untuk berkongsi sikit lah, lebih pada kita punya perkongsian lah cara-cara kursus how to manage Google Classroom. So apa-apa pun saya ucapkan terima kasih juga kepada para pensyarah, para academician, doktor, tuan-tuan dan puan-puan yang sudi meluangkan masa untuk bersama saya pada petang inilah. InsyaAllah kita akan cuba selesaikanlah dalam masa yang ni, mungkin lagi awal. Okey, tanpa membuang masa saya akan present sedikitlah slide berkenaan ni, how to manage Google Classroom. Saya punya voice clear ke? Clear. Ya, clear. Okey, terima kasih. Siapa yang jawab clear tu? Ya, saya nak buka slide sikit. Lebih nak ceritalah kita punya structure program kita untuk petang ni. Nampak tak slide ni? Ya, nampak. Okey, nampak. Okey, so sekali lagi kursus kita how to manage Google Classroom. Okay, saya Zaki, Muhammad Zaki bin Syabuddin daripada Fakulti Perniagaan dan Pengurusan lah. So saya just cuma dalam kursus ni kita mungkin berkongsi lah, mungkin cara saya buat macam lain, tuan-tuan dan puan-puan yang dah biasa guna Google Classroom pun mungkin cara dia macam lain. Tapi kita just sekadar berkongsi lah mana yang baik kita boleh enhance macam mana. Okay. Okay, ni dia punya, kita punya outline, program outline hari ni.
First thing first, saya akan touch on the what is Google Classroom lah. Dia punya secara ringkas apakah itu Google Classroom, yang saya rasa semua dah tahulah dan menggunakan Google Classroom ni. And then how to manage your Google Classroom lah, kita akan go through function-function di dalam Google Classroom tu, function-function yang utama, dia punya tabs yang terdapat di dalam Google Classroom. Then the third one is the Google Classroom extensions. Saya akan fokus macam mana kita nak buat marking assessment, kita nak tanda kertas periksa ataupun assignment directly on Google Classroom menggunakan extension yang dinamakan KAMI, KAMI. Dan juga macam mana nak buat taking attendance secara automatic menggunakan extension juga. Yang itulah kita punya lesson outline sebuah sedikit. Tutup video tak selesa. Tak apa. Okay. So the first slide, what is Google Classroom? Okay, Google Classroom is a free web service developed by Google. That's why dinamakan Google Classroom lah. It is a web service developed by Google for educational institutions that aims to simplify creating, distributing and grading assignments. So the primary purpose of Google Classroom is to streamline the process of sharing files between teachers and students. Benda ni dia mungkin dah ada lama. And then it is estimated there are more than 100 million people nowadays using Google Classroom seluruh dunia. Dan sebab dia free, so memang banyak yang utilize Google Classroom lah. Especially during pandemic ni, di mana teaching and learning dijalankan secara di atas talian di seluruh dunia. Memang banyak orang target menggunakan Google Classroom lah, sebab Google Classroom ni dia ada integrated punya service macam dia cakap tadi untuk sharing file antara cikgu dan juga students, antara lecturer dan juga students. Lepas tu dia ada interaktif punya, boleh chat apa semua. Dan dia ada all the functions that needed where we can conduct a class, but it is over the wire online. So that's the Google Classroom. So since kita QIPS pun kita ada menggunakan email kita pun hosting by Google, so we are considered sebagai pengguna kepada Google Workspace Education. So kita boleh take advantage lah Google Classroom ni secara sepenuhnya. Maknanya kita boleh dapat function-function yang integrate dengan Google Classroom, seperti nak create kita punya Google Docs, kita boleh save kita punya documents, everything, materials, everything dalam Google Drive, unlimited space. So that's the advantage of us lah, sebab kita menggunakan Google Workspace ataupun Google G Suite di nama lama dia lah. So email kita sendiri tu memang hosted by Google, walaupun kita menggunakan domain name qips.edu.my. Kita login menggunakan Google. So first thing first, kita balik pada lesson kita, how to manage kita punya Google Classroom. Okay, saya akan buka saya punya Google Classroom lah, existing. So saya tak akan go through lah at the beginning macam mana nak create class apa semua. Saya rasa semua dah tahu kan macam mana nak buat kelas untuk Google, nak invite student, lepas tu macam nak touch up kita punya kelas tu dengan color apa semua. So macam saya di sini saya ada 4 kelas untuk semester ni, Februari. Saya colorkan dengan pelbagai tema lah. So untuk merah untuk satu kelas, biru satu kelas, hijau satu kelas, purple satu kelas. So untuk merubah themes ni, rasa tak perlu saya explain kan? Tahu kan? Okay. Semua tahu kan? So untuk select theme ni, kita nak ubah theme ni, kita just go to select theme lah. Klik dalam tu, nanti dia akan keluar. Dia simple je benda ni. Straight to the point punya cara.
So dalam Google Classroom ni, okay, contoh saya pergi ke ni lah, subjek ni MIS, which is in Management Information System. Okay, dia punya class code apa semua dah tahu kan, macam mana nak invite student apa semua. So on top of the Google Classroom ni, untuk subjek ni dia ada 4 tab lah. So the first is a stream tab. So stream tab ni lebih kepada macam kita punya live streaming, apa-apa update kita nak inform student, nak bagi arahan pada student, semua kita just type di sini. Macam nak buat announcement apa semua kan. So kita just tulis lah. Contoh kata kelas cancel hari ni, we type it dalam stream punya section ni lah. So di sini kita juga boleh macam nak bagi tugasan ke, nak suruh student refer kepada material luar ke seperti YouTube apa semua, kita boleh tulis je dalam kawasan ni dan kita boleh post. Dan kita boleh post sama ada kita nak post kepada semua student ataupun kepada selected students. So tiba-tiba nak one student yang tak hantar assignment, kita boleh pilih yang mana those yang belum hantar assignment, boleh tulis je kat dia orang, announce kat dia orang. So that's the stream. So stream ni dia akan list from the latest punya apa-apa yang kita post, termasuklah daripada kita punya classwork, dia just macam nak inform all the activities involved dalam Google Classroom punya stream. So dia akan from latest to the old punya ni lah posting. Then we have this is the classwork lah, the main punya, orang kata main body of the classroom itself. Di mana di sini kita share kita punya materials, macam mana kita nak organize kita punya presentation, nak letak video recording, nak letak material-material daripada internet, YouTube and etc. So dalam classwork ni, dia lain, orang lain punya cara lah. Macam saya kat sini, saya lebih buat pecahan based on the lesson. Macam contoh saya buat sini, macam lesson 1 ni dia mewakili macam whatever pembelajaran yang dilakukan pada minggu pertama. Dan lesson 2, saya organize everything based on the lesson. So on your own, you boleh juga buat macam nak buat, okay, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Maknanya kita akan organize kita punya classwork tu accordingly lah. So mungkin dalam minggu pertama tu, kita akan letak nanti slide, kita letak recording, mungkin nak buat quiz apa semua, kita letak semua dalam tu. Kita nak letak apa lagi, YouTube apa semua, letak di dalam minggu pertama. So lesson by lesson. So in order for us to create macam organize kita punya pembelajaran ni, macam contoh saya buat lesson by lesson ni, first thing first kita create, kita klik ni plus create ni, butang create ni. Contoh plus create. So dalam plus create ni dia ada banyak lah, assignment, quiz assignment, question, material. We also can reuse post, maknanya post-post yang sebelum ni mungkin Google Classroom daripada last semester kita nak pakai balik, kita just pakai reuse post ni. Dan untuk organize by macam saya buat by lesson ni, saya buat create new topic. So contoh katakan saya nak buatkan topik baru ataupun untuk pengajaran minggu kelima ni, saya letakkan lesson 5. So dia akan automatic organize lah, maknanya semua pembelajaran ataupun materials yang related dengan lesson 5 ataupun minggu kelima ni, saya akan letak di dalam folder ni. Okay, maknanya kita create topik tadi. So sekarang let's say kita nak masukkan materials, nak masukkan slide untuk topik 5 ni. So again kita gunakan button plus ni, create
So saya gunakan material, kita select the material. Okay, contoh title memang kita kena bubuh lah. Katakan presentation slide untuk topik 5. Tajuk apa-apalah, nak letak apa-apa pun boleh ha. Dan description ni tak ada apa, this is optional, kalau nak letakkan pun boleh, kalau tak mau pun boleh. So contoh saya nak letakkan slide direct daripada komputer saya. Saya tekan add punya button ni, attachment ni, we select the file. So let's say I want to upload new topic, browse. Contoh. Okay. Ini saya ambil balik yang lah, slide yang dalam komputer. Contoh saya nak masukkan security and threats of MIS. So kita boleh select lah whatever file yang kita nak ni. Contoh PDF ke PowerPoint ke semua. So kita masukkan. Okay, so sekarang presentation slide ni dah ada dia punya attachment. So tadi kita nak masukkan benda ni, slide ni di dalam lesson 5 ataupun dalam minggu kelima punya ni kan folder. So dekat topik ni kita pilih, we can choose the topic ni. Kalau kita tak buat topik tadi pun kita boleh create new topic. Maknanya dia benda yang sama, dia ada banyak cara lah. Macam tadi saya buat dulu topik ataupun lesson punya folder tu. Sekarang dia dah ada yang saya buat tadi. So just connect just select the lesson 5 punya ni lah. Then again, if you want the slide to be presented to all students, just leave it as it is. So kalau nak pilih student-student yang berkenaan pun kita boleh pilih. So macam biasa, ini slide untuk semua student. So it will be presented to all students. So we can click post directly. Dekat post ni pun dia ada banyak function ya. Sama ada kita boleh post terus dalam Google Classroom ataupun we can make schedule. Maknanya kita boleh plan. Katakan tiba-tiba malam rajin nak buat kerja kan. So kita nak schedule untuk tomorrow class, we just click schedule. So we can schedule the posting ni. Let's say kata nak bubuh, kita boleh pilih lah on what date and at what time. So dia akan schedule. So schedule ni dia tak akan post lagi. Nanti kalau katakan kita schedule untuk besok pagi atau besok tengah hari, so dia akan post waktu yang kita set tu lah dalam schedule tu. So at the same time, selain pada kita schedule tu, kita juga boleh save draft. Maknanya kita mungkin nak update lagi in the future kita punya materials tu. So kita just jadikan dia sebagai draft. So contoh kat sini saya nak post terus. So nampak so dalam lesson 5 dah ada presentation slide topic 5. Okay, yang ni just ada slide. Sekarang let's say saya nak letakkan mungkin YouTube video nak support kepada this presentation slide. Maknanya dia macam add on kepada ni lah, all the presentation towards the presentation slide. You also can put the recording later on and etc. Contoh ni saya ada buat video recording satu, cuma saya save sebagai draft, so dia tak akan masuk mana-mana lagi lah. Let's say I want to put the okay, the materials ataupun okay lah, contoh reuse post lah. So this reuse post ni maknanya kita boleh select kita punya past punya, mungkin daripada past punya classroom ataupun mungkin setengah some of mungkin antara doktor
tuan-tuan dan perempuan mungkin ada 2 kelas yang sama, ada group A, group B. So mungkin boleh gunakan apa kata dia punya function reuse post ni, maknanya tak perlu buat kerja 2 kali lah. Maknanya contoh kalau kita post material untuk group A, dan untuk group B pun kita just reuse post. So kita boleh select balik daripada kelas mana. Contoh yang ni saya gunakan kelas daripada semester lepas lah, September 2020. Maknanya benda ni kita boleh pilih select kelas. Let's say katakan nak ambil daripada kelas yang lepas, which is saya ada archive pun benda ni. So saya nak masukkan presentation slide dan video. Okay, contoh presentation slide dan video. Seriuskan benda ni. Okay, yang ni contoh, maknanya kalau saya nak reuse material tu, dia akan buka balik apa benda yang kita set dalam kelas sebelum ni. So dekat sini dia dah masuk ke topik 7 Enterprise IS. Contohlah saya dah nak gunakan materials ni, maknanya topik ni dan juga video ni. Tapi topik yang dia list kat sini adalah topik daripada previous class. So don't worry, maknanya kalau kita nak masukkan ke dalam kita punya lesson 5 tadi, kita just klik balik dekat topik tadi, kita masukkan je ke dalam lesson 5 ni. So, macam biasa kita boleh post sahaja. Okay, so sekarang dah ada lah 2 benda di dalam lesson 5. Yang first yang saya create slide untuk tadi punya, dan kedua ni saya reuse balik material lama yang diletakkan di dalam lesson 5 ataupun pembelajaran di dalam minggu kelima ini. Okay, so di dalam Google Classroom ni saya rasa semua dah tahu kan. So selain mana kita boleh create material semua, kita boleh create assignment kepada semua student. Contoh, katakan nak bagi satu assignment, they need to read the textbook from page berapa-berapa. Maksudnya contoh kita bagi assignment lah, so dia orang baca page katakan 23 and then answer all the questions. So macam biasa kita boleh letak create assignment untuk them, untuk student ni, for student. So macam biasa dekat sini pun, dekat belah kanan ni kita boleh select kepada semua student dan kita boleh letak grading. Katakan assignment ni dia ada 10 markah, kita letakkan 10 lah. Dan due date kita boleh set juga. Dan topik. So katakan assignment yang kita nak buat ni juga dipost di dalam lesson 5. Kita pilih lesson 5. So kalau nak tambah rubrik, kita just klik rubrik, ataupun kalau dah ada pun rubrik, kita just masukkan kita gunakan add ni, kita add file macam biasa tadi lah, macam kita add kita punya presentation slide tu. So let's say kalau kan let's say dalam assignment ni pun tiba-tiba you can create the what we call it the yang ni apa, Google Docs lah, maknanya online document where you want the student to answer the question within that documents. So since kita tadi macam saya mention tadi, kita gunakan Google Workspace for Education, so semua function ni kita boleh guna without limitation. Contoh kita create docs. Maknanya saya akan createkan satu dokumen untuk assignment tadi. So dalam dokumen ni kita letaklah arahan apa-apa untuk ni. Maknanya student boleh, so dia online ni dia ni sikit dia apa, dia apa, ada delay sikit, sangkut-sangkut online doc ni.
So yang ni another things lah untuk kalau kita nak create assignment ataupun nak create question untuk student, mana kita boleh ni, mana student boleh jawab direct dalam dokumen ni. So once katakan saya buat test yang ni dia bergantung pada line, walaupun saya dah type tapi dia lambat keluar. So saya jangan guna ni lah, Google Doc ni. So okay, katakan contoh kita letak test-test lah dalam kita punya untitled dokumen ni. So boleh tukar, katakan you can change the name of the document tu, katakan ini adalah assignment 1 untuk student. Yang ni dokumen editors tak perlu. Okay, once kita dah siap buat all the question semua, let's say we want to ni, we just pangkah saja sebab dia akan automatic save. So tadi yang assignment yang saya buat ni, let's say here dia ada untitled documents ni. So we create the online documents using Google Docs tadi. So kita boleh set student hanya boleh can view file saja ke, student can edit file. If you want the student to answer the question direct dalam dokumen tu, dia boleh edit the file, so dia akan save nanti. So make a copy for each student, so you can pilih lah. So yang ni penggunaan Google Docs, dia apply untuk Google Docs ni contoh macam Microsoft Word lah, and then they have Google Spreadsheet and then Google Slide and everything. Okay, so let's say yang ni saya nak schedule assignment tadi, saya dah buang lah, sorry, tak apalah. Kita nak schedule assignment ni 25 bulan, besok pukul 8 pagi baru dia available to student. So saya schedulekan macam tu lah. So sekarang dalam within lesson 5 ni saya dah ada 3 benda untuk di-share dengan student sepanjang minggu ini. So itulah sebar sedikit berkenaan tabs Google Classroom. Dia ada banyak lagi lah function-function dalam ni. Macam tadi nak create assignment ataupun nak create short question, semua ada di sini ya. Question ni maknanya kita create macam posting tu, student boleh directly reply dalam posting tersebut untuk menjawab soalan-soalan kita. Assessment, kalau kita nak buat assessment dalam bentuk question macam tu lah. Then we have quiz assignment, menggunakan Google Form lah. Mana kita boleh create menggunakan Google Form soalan-soalan quiz, mungkin nak buat soalan objektif, short answer question. So ada dia punya function tersebut. Okay. So that's the classwork punya tab dalam Google Classroom. So classwork ni dia orang kata the main function of the Google Classroom itself lah. So all the materials, everything that related to our classroom kita simpan di sini. So okay, dalam whatever yang kita update dalam classwork ni tadi, lesson 5, at the same time dalam stream ni dia keluar juga. Maknanya dia macam updating lah all the members within the class, apa yang berlaku. Okay, and then we go to the tab people. Ni people ni untuk invite student dan juga invite other lecturers ataupun teachers. So student ni yang cara invitation dia dia ada 2 cara lah. Semua dah tahu. Salah satu maknanya kita invite one by one melalui email. Maknanya kita kena dapatkan list of students email, mungkin daripada JHEA kita invite, ataupun kita boleh share kita punya class code lah dalam group WhatsApp ke apa semua untuk student join the class. Dan untuk teacher pun let's say kalau you have a team teaching
with your click untuk di subject. So kita boleh invite je new teacher. So we just get their email, then put it and just invite. So nanti dia akan dapat notification, so sama dia nak masuk ataupun tak lah. So that's the people punya tab. Okay, and last tab adalah berkenaan grades. Grades ni untuk all the assessment ni, maknanya tadi masa kita post assignment tadi kan, macam contoh yang saya buat assignment ni, kita go back to ni classwork tadi, macam point ni yang grading ni. So whatever yang kita letakkan points grade ni dekat the grade, the number dekat points ni, dia akan once dia dah post dalam Google Classroom tu, dia akan keluar all the gradings ni. So kalau ada banyak assignment ataupun banyak tugasan to students, dia akan keluarlah which those yang kita set dia punya grade untuk assignment tadi ke, untuk quiz tadi ke, semua dia akan keluar di sini. So benda ni dia akan automatic. So yang ni saya tengok, okay, dalam grades ni kita boleh tengoklah contoh macam saya ada buat macam ni, satu question, differentiate between RAM and ROM, list at least two characteristic of both memories. Tengok under this grade ni, mana kita boleh klik dekat spesifik punya tugasan tu, kita boleh tengok daripada 17 orang student ni, 15 dah turn in, maknanya 15 dah submit jawapan dia. Tadi saya menggunakan saya add menggunakan question, maknanya saya post the question, student can answer directly on the section dalam question tersebut lah. Okay, maknanya semua student dah jawab. So kita boleh baca and directly kita boleh letakkan markah untuk mereka. Katakan Abdul Razak, okay, dia jawab macam ni, okay, jawapan dia betul, kita letakkan 10. So dia akan automatic saving. So dia so sama jugalah dengan Muhammad Alif ni pun, katakan okay, dia jawab betul juga 10. So dia automatic saving, dan di bawah tu dia tulis draft. Draft ni maknanya dia simpan dulu, dan grade ni kita juga boleh, let's say we want to return kita katakan jawapan daripada Alif ni, mana kita nak beritahu yang dia jawab betul. So nampak tak, kita letak sini 10/10 markah dia, and it is not return. Not return maknanya student tak tahu lagi dia orang jawab tu betul ke tak. So if you want to let them know the answer whether it's correct or not, we just click return untuk setiap student. Ataupun macam ni dia tick 2, maknanya kita return dua-dua untuk Abdul Razak, untuk Alif. Assalamualaikum je lagi. Ya, waalaikumsalam. Boleh tanya agak sekarang ni? Macam mana? Boleh tanya agak sekarang ni? Boleh doktor. Berkenaan dengan yang tadi, nak tengok yang tadi balik. Yang ni ya? Ya. Okey. Okey, dalam grading ini, ini bila 10 post 10 ini, dia punya grade tu manually key in atau dia boleh capture auto? Bila jawab kenal semua, dia bagi 10. Yang ni manually key in, maknanya kita kena check dulu jawapan budak tu. Mana kita bagi markah macam biasalah, kita tanda kertas tu, kita bagi markah. Baik. Terima kasih. Dia tak ada, mungkin ada lah dia punya yang macam doktor nak, makna dia automate ni. Tapi kalau kita menggunakan Google Form apa semua, boleh. Mana kita set jawapan tu, dia akan auto ni. Sebab yang ni saya buat macam open question, dia ni lah. Okey, terima kasih. Okey, ya, terima kasih doktor. Okey, so ni contoh ni lah untuk grading. So saya tak return lagi lah sebab yang ni pun just contoh. So let it be. So saya pangkah je semua ni. So, saya nak masuk balik ke tadi kita punya grades tu.
Tengok missing ni. Draft ni maknanya dia dah adalah untuk Alif ni tadi yang kita dah check tu, Alif dengan Abdul Razak tu, benda tu dah ada dalam grade. So untuk grade ni satu lagi, let's say kata kita bagi macam assignment ataupun projek kepada student. Mana student dia akan hantar mungkin dalam bentuk Word documents ataupun PDF file ke dalam tugasan kita. Okey, untuk itu saya akan yang ni baru kita nak proceed untuk menggunakan kita punya tadi extension lah, macam mana kita nak buat assessment kepada projek ataupun tugasan. Dan saya juga apply benda yang sama ini untuk final exam. Maknanya saya tak perlu print semua jawapan budak, maknanya saya boleh tanda directly menggunakan Google Classroom, menggunakan Kami extension, KAMI. Okay. Untuk itu saya akan buka yang ni, saya guna kelas lama saya balik lah, yang saya archive. Okay. Contoh saya gunakan subjek MI e-commerce yang saya archive ni. Untuk Google Classroom ni dia juga ada ni lah, archive punya function. Maknanya untuk pas semester punya kelas, kita tak perlu delete kelas kita tu, maknanya kita boleh simpan benda tu dalam history, which is we can archive lah. So mungkin kita nak guna balik untuk rujukan apa semua. So that's the fungsi of archive tadi. Maknanya sekarang kelas ni yang e-commerce September 2020-2021 ni, okey, nanti saya akan tunjuk boleh macam mana nak archivekan kelas ni. Okey, sekarang saya nak restore balik benda ni daripada archive, maknanya nak masukkan balik ke dalam live class dalam Google Classroom. So dia cakap class is archive, restore it to add or edit anything. Maknanya saya klik dekat archive class ni. So dia ada 7 kelas ni. Bermula daripada semester awal pandemik dululah, sebelum September 2019-2020 tu, sehingga and then semester lepas September 2020-2021 saya dah archivekan semua ni. So archive kelas ni kalau tengok dia punya grafik pun dia berbaris-baris lah, maknanya dia benda ni dalam archive class folder. So saya nak restore balik kelas ni. Saya klik kelas ni, saya restore saja. Tengok kat bawah ni akan keluar restore. Okay, you and your students will be able to interact with this class again. Maknanya kalau kita archive kelas tu, maknanya student tak boleh tengok, tapi kita mesti boleh tengok lah. Kalau kita restore balik dalam live class, maknanya sekarang student boleh tengok balik lah kelas dia orang sebelum ni. Ini saya nak tunjuk cara saya buat grading menggunakan Kami extension. Okay, we go back to ini kelas archive tadi, e-commerce September 2020-2021. Saya go to grade tadi. So all these ada assessment atau pentugasan yang saya bagi melalui Google Classroom. Contoh saya ada bagi dia orang case study. Mau saya draft saya tak expose markah ni untuk student. Okay, contoh untuk case study 10 marks of your final assessment. Saya mention kat situ. Okay. Okay, contoh, case study ni saya ada bagi soalan lah dalam tadi add mungkin assignment kepada student. Katakan kita buka balik case study untuk student bernama Aida Surima ni. Mana saya select Aida Surima ni, saya buka to attachment. Asal sikit lah.
Saya punya pace okey ke? Laju sangat ke? Macam mana ke? Okey. Okey ya. Okey, ni contoh case study yang saya bagi kepada PAS punya semester student. Yang ni saya attach dokumen untuk diorang baca, then they have to answer the questions lah. Okey. So dalam section case study ni, okey, student dah written the answer. Okey, mana dia baca yang dokumen tadi, yang atas tadi PDF tu, so dia jawab soalan tersebut. Okey. Untuk this kind of question ataupun assignment yang kita bagi pada student, kita boleh buat directly, mana kita tanda direct atas Google Classroom menggunakan Kami extension. Sekarang tak ada lagi Kami extension tu dalam saya punya Google Classroom. Saya dah remove benda ni. So nanti dalam Google Classroom tu dia akan keluar satu, saya akan tunjuklah nanti ya. So macam sekarang ni without Kami extension, saya boleh baca macam ni je lah. Maknanya saya tak boleh nak mungkin komen, nak tanda right apa semua directly on this paper. Okay. So untuk menggunakan Kami extension ni, okay, first thing first kita kena add Kami extension. Okay, saya type sini Kami extension for Google Classroom. Okay, kalau Google maknanya kita nak cari benda tu. So dah kita link, kita search for Kami extension, KAMI extension for Google Classroom. Dia akan keluar list. So just pilih je yang first punya listing ni, Kami for Google. So Kami ni dia membantulah, mana kita nak tanda directly atas Google Classroom tu. So dia masuk Chrome Web Store ni. Dia tulis tu Kami for Google Chrome offered by Kami HQ. And then we click add to Chrome ni. So untuk Google Classroom ni better kita gunakan browser Chrome lah. So sebab extension ni banyak develop to dia orang kata compatible dengan Google Chrome browser. So semua pakai Google Chrome kat sini ya. Okay, contoh saya add extension tu. So dia keluar ni lah notification ni. It can read and change all your data on the website you visit. So just add extension. Okay, dia tengah ni ya. Tengah masuk. Okay. So dia keluar notification, Kami for Google Chrome has been added to Chrome. Maknanya dah berjaya lah. So kita just pangkah. So nak tahu dia berjaya ke tak, tadi tengok kat atas ni, dia tak ada huruf tanda K ni. So sekarang K ni dah ada dalam kita punya browser extension ni. Okay, tak pun kita klik dekat extension punya logo ni, apa macam puzzle punya simbol ni. Tengok dia ada Kami for Google Chrome. Kalau tak salah dia pasti sebut Kami lah. Okay. Saya just pinkan benda ni. Maknanya pin ni maknanya dia akan sentiasa nampak lah K ni. Okay. So sekarang kita dah ada Kami extension. Okay, saya pangkah balik, tutup balik. So now we go back to kita punya assignment budak tadi. Saya buka yang ni lah. Ainul Mardiyah tadi. Okay, once kita dah install extension tu, sekarang kita dah nampak K dekat atas ni. Dalam Google Classroom kita pun dia dah keluar ni. K ni, open in Kami. And then dia ada grade with Kami. Kita boleh tick ataupun
tak nak tick. Okey, kalau tak nak tick, kalau tak nak tick, dia keluar previous screen macam tadilah sebelum kita install kami tu. Kalau kita tick, okay, saya tengok ni, case study e-commerce, tengok jawapan budak ah. Alhamdulillah. Okay, ni jawapan budak yang bagilah case study e-commerce ni, tengah buka loading. So macam student yang Aina Mardiah ni, dia save PDF punya file, dia hantar terus. So kalau ada few case di mana student buat dalam Word, dia hantar dalam Word, Kami ni dia akan akan asking, makna dia akan convert apa-apa dokumen tu ke dalam PDF. So kalau nak senang, kita suruh student hantar dalam bentuk PDF. So dia tak ambil masalah untuk converting, untuk kalau kita nak gunakan extension ni. So boleh nampak sekarang, okay, ni jawapan budak. Sekarang dia dah ada ni, sebelah kiri ni, all the tools di sebelah kiri ni. Yang ni menggunakan kami tadi. So let's say katakan kita nak so kami ni dia ada free version lah. Memang saya pakai sekarang ni free version. So nampak di sebelah kiri ni dia ada dictionary punya tools, text to speech, maknanya dia boleh baca, apa yang ni. Yang ni semua berbayar lah. Dia kunci ni, ada tanda kunci ni, maknanya kita kena bayar. We have to pay for the services. So now I'm using the free Kami lah. So untuk free Kami ni kita boleh, maknanya kita boleh interaktif directly dengan boleh interact directly secara online dengan jawapan budak di dalam Google Classroom. Maknanya kita boleh tanda direct daripada paper ni. Okey, contoh answer question 1. Okey, okey, katakan jawapan budak ni betul. So kata kita nak tanda, kita gunakan drawing. Kita boleh pilih color merah lah, mewakili to symbolize the red pen. So kita boleh tanda. Katakan nak komen ni ke, tengok okey dia punya keywords tu betul. Maknanya kita boleh tanda directly on the paper itself. So katakan yang ni tak betul, salah pangkah. So kalau your monitor ataupun your laptop ni ada dia punya touch screen, you can use the pen tu lah, lagi senang, lagi smooth. Saya sekarang ni menggunakan mouse saja. So katakan, okay, budak ni dapat okay 10/10 lah, walaupun salah tadi, contoh lah. So kita nak letak markah ataupun nak letak any comment, kita boleh letak 10/10. So kita boleh tanda direct atas paper yang budak submit, the student submit to us. So once you dah tanda, okay, kita letak grade macam biasalah tadi, 10/10 untuk the student. If you want to have any comments, you can put any comments or any suggestion to students. Then kita save. Kita juga boleh, maknanya kita boleh save apa yang kita tanda ni dengan dia punya all the marking kita punya ni ke dalam kita punya komputer. That's when we go to, dah habis tanda tu, dan kita nak simpan dalam hard drive kita. Kita download. Klik download. So once we click download tadi, how would you like to export? Dia akan keluar notification ni, ni. So we want to export to our computers, or we can select to Google Drive as well. And then OneDrive ni kita tak pakai lah. So normally if you want to put it in your computer, export to your computer, klik ni.
And then if you want to export the original file, kita klik original lah, maknanya tanpa yang kita marking tadi. Tak ada tanda pangkah right was model. Kalau if you want to export with all the annotation, all the tanda-tanda tersebut, we just export with all annotations. Klik file name. Okay, nak letakkan file name apa? Saya leave it as series. And then begin export. Okay, so dia akan keluar selalunya, dia akan keluar export dokumen ni. So dia keluar ni lah. So kita nak export. Okay, case study student, tadi nama dia katakan student A, student 1 lah. Save. So save dia dalam desktop. Okay, ni dia keluar ni, just pangkah. Okay, kita dah save tadi, so kita boleh buka balik. So sekarang benda tu dia dah ada dalam kita punya desktop. Mana tadi? Buka yang ni. Ni. Kami export case study student 1. Kalau kita nak marking secara manual pun kita export tanpa annotation tadi. So ni saya nak cuba buka balik apa yang kita save tadi. So apa yang kita marking through kami dalam Google Classroom tu, benda tu automatic dah ada dalam kita punya file yang kita save dalam komputer kita tu. So that's dia punya kelebihan menggunakan function kami tadi, kami extension tu. So boleh buatlah untuk case study ke, untuk midterm ke, assignment ke, even for final exam pun hari tu sebelum lepas ni mungkin kita akan guna exam.net lah. So saya post everything dalam Google Classroom, student answer it and return it in Google Classroom, the final exam memang saya tanda directly menggunakan kami ni. Okay lah, so that's the kami punya part, maknanya Google Classroom extension, maknanya how to marking assessment using kami seperti ini ya. Assalamualaikum Encik Zaki. Waalaikumsalam, ya saya. Apa saya nak tanya sikit, jadi apa beza kami ni dengan DocHub tu? Dia sama ke? Dia extension yang siapa ni yang tanya, saya nak buka. Ustazah Mus. Ustazah Mus. Kalau Ustazah Mus pakai DocHub tu, saya tak pernah guna DocHub tu, tapi dia benda yang sama lah. DocHub tu dia macam tu kan, kita boleh tanda direct, tapi saya dah familiar dengan kami tu saya ajak kami lah. Kalau doktor, tuan-tuan dan perempuan dah familiar menggunakan benda lain, boleh je proceed. Jadi dia punya function pun semua tu sama je kan? Sama je. Maknanya kita tak, dia macam ni dia nak membantu kita, kita tak perlulah nak print out semua dokumen tu, lepas tu nak kena tanda ni kan. Maknanya kita boleh tanda directly on komputer tu ataupun online tu secara direct. Okay. Okay lah. Okay, itu ke a bit sharing about kami ni. Sebab kami ni pun dia ada dia punya full version, of course kena bayar. Kalau tengok go through dia punya website ni memang macam-macam lah dia punya function. Kami ni maknanya kita boleh buat interaktif punya kelas, kita share slide, lepas tu boleh letakkan video untuk setiap line of the dalam slide tu. Of course yang ni berbayar lah. Okay, so last punya topik, so far ada soalan sebelum kita go through untuk taking attendance automatic menggunakan Google Classroom extension as well. Tak ada? Okay, kalau tak ada, kita go to the last section lah. Dalam sejam, insyaAllah dah habiskan. So, on taking attendance. So, yang ni, okay, sekarang mungkin ada
some of fellow colleague, doktor setempuan mungkin dah gunalah untuk taking attendance automatic ni, atau setengah tu sekarang masih duk panggil budak dalam Google Meeting. Ada nama ke tak, makna kita buat secara manual. Yang ni untuk extension yang saya nak cerita ni, lebih mana kita automate, mana dengan satu klik dia terus record semua attendance di dalam kelas kita secara automatik. Okay. Saya go back to kita punya Google Classroom ni. Okay, yang kami ni semua kita dah selesai lah kita punya ni. Okay, untuk attendance ni dia kena workout dengan Google Meet. Saya cuba, okay, untuk Google Meet punya attendance ni menggunakan extension juga. Saya ada install satu extension. Okay, saya go to manage extension ni. Saya ada search extension. Okay, kalau nak check tadi kita buka ini, yang folder ni. Mana manage extension ni. Dia akan pergi ke this page. Okay, saya dah letak satu extension attendance for Google Meet. Actually dia ada banyak extension yang available untuk record attendance secara automatik dalam Google Meet. Google Meet mana kita nak record attendance waktu kita buat meeting lah. Mana kita buat live online punya kelas. So saya dah install benda ni, saya gunakan yang logo macam ni, dia tulis attendance for Google Meet yang ada kepala orang ni dengan dokumen di tepi dia. Dia ada banyak lah extension yang ada. So saya rasa familiar gunakan yang ni lagi, senang. Saya dah install, cuma saya sekarang nak activate dia balik. Okay. Okay, once saya dah activate dia balik, okay. So saya pinkan benda ni, saya akan nampak balik dalam section extension ni. Tadi sebelah kami tu dia ada keluar ni simbol yang sama. So contoh saya nak apply, nak record all the attendance daripada kita punya Google Meet sekarang ni. Okay, just klik dekat attendance. Once kita dah install extension ni, dia sama juga macam kami tadi. Dia akan tanya nak install, just proceed. Lepas tu dia nak tahu dia ada ke tak, kita tengok dalam extensions ni. Okay, contoh saya nak dapatkan you need to join meeting first. Oh. You need to join meeting first. Maknanya saya kena create satu meeting baru lah. Okay, tak apalah, saya gunakan contoh dalam Google Classroom saya tadi. Okay. Maknanya saya tak boleh nak record daripada ni tadi, Google Meet daripada CUT LTC ni, sebab saya pun sebahagian daripada member situ kan. So contoh katakan saya create satu kelas lah untuk subjek ni, e-commerce. Okay, kelas ni tak ada orang. Kita just join je. Okay, once kita dah join dalam kita punya kelas tu, automatik kita akan nampak ni simbol, 3 simbol ni di sebelah kiri kita. Okay, so kelas ni sekarang dah tak ada siapa lah, hanya saya seorang. Okay.
So yang ni contoh kita buat Google Classroom lah, live class kan. So once makna nanti kita invite student semua masuk. So untuk automate recording dia punya attendance ni, maknanya waktu kelas tu, sepanjang kelas tu kita just klik ni, take attendance. Kita klik dekat tepi tu, mana kita dah install extension tu, dia akan ada simbol ni. We just put take attendance. So sekarang dia take attendance tu, take attendance, maknanya successful. Sekarang dalam kelas tu hanya saya seorang je. So let's say we want to attendance ni kita boleh export lah, maknanya sepanjang kelas tu kita boleh ambil attendance banyak kali lah. Just click take attendance, dan kita export attendance tu, kita punya kehadiran tu. So saya export, maknanya kita nak save the attendance tu dalam kita punya komputer. So saya savekan attendance tu di dalam desktop komputer saya. So attendance tu dia dalam bentuk text document, maknanya kita boleh buka nanti menggunakan notepad. So saya savekan. So boleh save lah dengan nama, secara defaultnya dia dah ada tarikh apa semua kat sini, attendance list untuk hari ini. So saya save dia dalam kita punya desktop. So yang saya save tadi, ni attendance ni. So dia akan list lah. Tadi dalam Google Meet, Google Classroom saya tadi tu hanya saya seorang je yang ada dalam tu. So dia just recording myself lah, hanya saya seorang dalam group tu. So kalau ada ramai, dia akan capture ramai di dalam kelas tersebut. So again, kita just go to the on top left of the screen tu, dia punya extension, just click take attendance. Kita klik je take attendance, baru dia keluar semua existing student. So kalau nak check student tu duk keluar masuk ke, boleh tengok lah siapa yang keluar masuk. Mana kita boleh take attendance tu, mungkin masa awal kelas, tengahan kelas dan hujung kelas. So export. So kalau nak ni clear balik lah. Edit ni saya tak tahu sangat. So itulah dia punya how to. Nak tanya. Boleh, Ustaz. Boleh ulang balik tak yang dari mana yang datang atas tu? Mana yang extension tu? Ya. Okey, dia nak check extension yang kita install tadi, kita pergi ke atas ni. Dalam Google Chrome kita ni, sebelah yang apa kita type www apa semua, kan dia ada logo ni kan, extension ni. Yang extension ni kita kena install lah. Macam yang attendance for Google Meet ni, saya dah install sebelum saya install kami tadi. Tapi dia punya cara nak install tu, maknanya kita cuba remove okay, remove from Chrome dulu. Kita remove balik. Extension uninstall. So dah tak ada lah. Okay, maknanya saya mulakan daripada from scratch lah nak install extension attendance tu. Okay, ni katakan okay. So untuk cari extension tu kita just cari Google, search dia dekat Google Meet attendance. Okay, saya klik tu dia keluar ni lah banyak, tak pun type dia Google Meet attendance extension. Okay.
Dan list tu saya just pilih ini Google Meet attendance. Saya akan masuk ke Chrome Web Store. Okay, oh yang ni dia guna hak yang lain lah. Tak pun kalau nak cari hak yang macam saya guna tadi. Dia ada banyak lah extension yang kita boleh guna. Mana yang tadi punya. Okay. Sebab saya dah familiar menggunakan ni, attendance for Google. Simple way to take attendance on Google. Ataupun, okay, dia mana selalunya orang banyak guna ni lah, Google Meet attendance ni yang ada tanda hijau ni. Boleh juga install, mana kita add to Chrome. Tapi saya nak I prefer to use this saya menggunakan tadi mana ni. Attendance for Google Meet. Okay, mana saya dah cari benda ni, attendance for Google Meet. Mana nanti kalau nak Google pun tulis itu attendance for Google Meet. So dia dah jumpa Chrome Web Store ni, kita add to Chrome. Kita masukkan extension ni dalam kita punya Chrome browser ni, internet kita punya laptop lah. So just tadi add extension. Ini dia keluar dia punya ni, just tutup dia. So once kita dah masukkan, kita boleh check extension kita tu masuk ke tak. Kita pergi dekat simbol extensions ni. Kalau nak bagi benda tu nampak selalu, kita pin. Kita kan dia punya pin tu, dia tak ada color, kita just klik pin, so dia akan keluar lah. Mana sekarang kita dah ada extension untuk attendance for Google Meet dalam kita punya browser. So kalau once dah ada benda ni, go back tadi, mana kalau kita buat kelas pun, kita buka Google Live Class tu, meeting Google Meet tu. Okay, kita join. So nanti student-student lain pun akan join. So automatic dia akan keluar benda ni. Tu dia dah ada sendirilah, dia akan keluar ni. Maknanya kita boleh take attendance directly. Boleh kah? Apa tadi yang tanya? Boleh. Tengah cuba. Okey lah, cubalah. Puan Nur Syamilah. So itulah extension untuk attendance. Sebelum tu kita go through dengan kami. So with that, habislah kita punya kursus how to manage Google Classroom secara ringkasnya. Jadi harap semoga dapat ilmu yang bermanfaat lah. Macam saya cakap tadi, mungkin cara doktor, tuan-tuan dan perempuan lain mungkin menggunakan extension berlainan, so tak ada masalah. Cuma yang ni saya nak share apa yang saya gunalah sekarang, especially macam mana nak marking assessment tadi, macam Ustazah Mus tadi menggunakan extension lain, saya menggunakan kami. Dan untuk taking attendance tu saya guna yang tadilah, attendance for Google Meet. So Assalamualaikum Cik Zaki. Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam mana nak archive tu, yang archive kita punya kelas-kelas. Nak archive balik tadi ya. Okey. Baik. Terima kasih. Terima kasih Cik Siti Fana ingatkan saya balik. So katakan saya nak archive balik kelas yang dah lama lah. Instead of kita delete, kita boleh archivekan kelas ni. So kita go back kita punya Google Classroom tu, we go to the, kalau kita nak tengok semua all the classes, we just click all classes.
So okay, so sekarang tadi kita ada 5 kelas lah. So yang ni dekat bawah nama kelas tu saya letak kita punya semester kan. So sekarang ni semester Februari. So yang ni Februari, ni Februari, and this one also Februari. So ada satu yang September. So September ni yang pas semester punya, last semester. So we want to archive it. So untuk archive-nya kita klik dekat dalam kelas ni, dalam kelas yang kita nak archive tu, kita just klik dekat simbol 3 titik ni. We just click archive. So okay, archive BCM 4113 e-commerce. Archiving a class causes it to be archived for all participants. Okay, maknanya it cannot be modified by teachers or students unless they are restored. So maknanya dia simpan, maknanya kita tak boleh kacau lah. So just proceed lah archive. Okay, once you archive, okay, daripada 5 kelas tadi, yang live class tu, yang recent punya classes, dah tinggal 4. So kalau kita nak check balik all the kita punya archive class tu, kita go to dekat menu, main menu ni di belah kiri atas tu, we go to folder archive class. So all these are the archive class. Kalau kita nak buka, kalau kita klik dekat archive class tu tadi, contoh ini, dia akan beritahu kelas ni is archive. So dia suruh kita restore lah. Mana kalau kita nak edit balik ke, nak buat penambahan ke, nak refer apa-apa semua tadi. So kita just restore tadi macam saya tunjuk tadi lah. Okay, itu je lah cara nak archive ya. Memang kita tak perlu delete kelas-kelas lama kita. Kita boleh simpan sebagai history. Okay, Cik Fana? Okey, Cik Zaki, terima kasih. Okay, sama. Okay, ada soalan lagi ke? Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa better saya pass balik kepada ni lah pihak CUT LTC. So, saya harap perkongsian ilmu ni bermanfaat lah untuk semua. Saya mohon maaf kalau ada terkurang ke apa semua. InsyaAllah kita akan cuba perbaikilah kita punya, jelas sekarang ni nak tak nak kena go semuanya atas talian lah from time to time. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya serahkan balik kepada pihak CUT LTC ya. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Encik Zaki atas kesudian dan masa yang diberikan untuk berkongsi ilmu mengenai how to manage Google Classroom kepada semua peserta pada hari ini. Dan juga terima kasih juga dari pihak kami kepada semua peserta yang berjaya menamatkan sesi khusus kita pada hari ini. And saya ada nak bagi satu reminder untuk semua peserta, dimohon untuk mengisi dan menghantar borang latihan kepada Pusat Pengajaran dan Teknologi Pembelajaran kerana kami hanya akan merekod kehadiran setelah kami mendapat hard copy borang tersebut. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja khusus kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.